Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'dum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Tuan-tuan dan Allah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Pengurusi, Para Haji Tuan Kuasa Surau, para imam, para bila, tuan guru yang ada dekat sini. Sedikit mukadimah daripada Datuk Pengurusi tadi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi macam yang diberitahu tuan-tuan dan Allah, saya masih lagi belajar di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor di peringkat PhD, insya-Allah tahun depan habis, minta doakanlah. Dia kalau mood ataupun semangat dah hilang sampai bila-bila pun tak habis. Jadi tengah semangat, ada semangat ni, insya-Allah saya cuba habiskan. Jadi seperti mana Datuk Pengurusi cakap tadi, saya ucap ribuan terima kasih. Sebenarnya saya yang mohon kepada Datuk Pengurusi supaya dapat bersama-sama jemaah ni, sebab saya kuliah jauh. Selalunya ke Shah Alam, ke Subang, Kampung Melayu Subang tu. Dah lah kuliah bulanan tu. Jadi terasa pula dah manfaatkan boleh berkongsi dengan para jemaah yang ada di bawah karya Masjid Al-Um ni. Saya cuba minta, alhamdulillah ada sikit ruang. Jadi kita akan berkongsi tuan-tuan dan Allah tentang kitab iaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Iaitu dia sebenarnya kitab ini ialah menceritakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita melihat tentang kitab ini keseluruhan, dia menceritakan bagaimanakah akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, semuanya tentang Rasulullah. Dia ada perbezaan dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ini adalah satu perjalanan yang mana diceritakan daripadanya lahirnya Rasulullah, berdakwahnya Rasulullah, perkembangan Rasulullah dan juga apa yang dihadapi oleh Rasulullah sehinggalah Rasulullah wafat. Berbanding dengan kitab Syama'il Muhammadiyah ni ialah tentang peribadi Rasulullah itu sendiri. Tuan-tuan bayang, satu kitab ni penuh menceritakan tentang peribadi Rasulullah saja. Berapa banyaknya, dan juga kita perlu ingat bahawasanya apa yang terkandung di dalam kitab ini sebenarnya adalah gambaran yang mana kadang-kadang kita tak boleh sangat nak boleh berlebih pun tentang gambaran apa yang diberikan. Takut kita khawatir dengan gambaran yang pada kita ni dah melampau. Itu yang jadi ni, takut jadi terlebih daripada apa yang sepatutnya kita fahami. Jadi itulah yang paling penting. Sebenarnya tuan-tuan dan Allah, kitab ni sebenarnya keluaran baru ni. Sebenarnya kalau keluaran lama tahun 2015 ni saya ada yang lama punya. Cuma yang baru ni ditambah baik. Dia daripada segi ejaan hadis dan juga kesahihan hadis semua dinyatakanlah. Sebab yang saya ada dulu tahun 2015. Lagi bagus kalau tuan-tuan dapat miliki seorang satu. Dan juga sebenarnya kitab ini telah disyarahkan lebih 70 kitab lain. Jadi bila dah disyarahkan tu, kita boleh ambil perbezaan dia. Jadi kita ambil syarah ni, apa pandangan beliau tentang matan yang telah dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi. Juga sama juga apabila saya mengambil kitab Allahu Akbar, Syekh Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Sama juga, Al-Hikam pun sudah ada 40 lebih syarah. Yang mana syarah-syarah tersebut adalah para ulama yang hebat pun. Jadi kita ambil, kita kumpulkan dan kita fahami bersama-sama apa yang ingin dijelaskan. Cuma untuk Syama'il Al-Muhammadiyah ni, saya ada syarah dia ada 3 kitab. Di antaranya yang telah disyarahkan oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, pensyarah Universiti Madinah, dan dia juga pengajar tetap di Masjid Nabawi. Dia telah mensyarahkan kitab Syama'il ni dengan jelas. Dan syarahan tersebut saya masukkan dan saya jelaskan kepada tuan-tuan dan Allah. Dan juga kita lihat dengan kitab-kitab lain, cuma dekat sini tuan-tuan dan Allah, dia lebih kurang sama, cuma penerbit penulis yang berbeza. Yang ini adalah daripada Syama'il Ar-Rasul yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Sama juga,
cuma dia lain-lain bab, dia tak tersusun seperti mana bab Syama'il, tapi lebih kurang sama. Jadi itulah rujukan kita. Dan ada baru saya dapat kitab kecil ni daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam juga. Dia menyusun tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikut apa yang telah disusun oleh Imam At-Tirmizi dan kita menyemak semula dengan syarah-syarah yang lain supaya maklumat yang kita dapat tu lebih meliputi, lebih menyeluruh dan juga untuk menambahkan pemahaman kita. Tuan-tuan dan puan Allah, tajuk yang pertama ni saja ada 15 hadis diletakkan. Jadi bila kita lihat satu persatu, tuan-tuan dan puan Allah, apa benda kalau kita dapat hayati apa yang terkandung di dalam kitab ini, automatically tuan-tuan dan puan Allah, tuan-tuan akan lebih mencintai Rasulullah. Di dalam selalunya kandungan kitab ni saya bawa dalam ceramah Maulidur Rasul. Di antaranya kandungannya macam mana bentuk fizikal Rasulullah, macam mana bentuk rambut Rasulullah, macam mana kepribadian Rasulullah, macam mana sifat-sifat Rasulullah, kita ambil daripada kitab ini. Jadi yang kali ini insya-Allah kita akan berkongsi bersama-sama sedikit tentang maksud sebenarnya Syama'il ni apa dia, tuan-tuan dan puan Allah. Disebut dia Syama'il. Syama'il apa ustaz? Entah. Sudah. Syama'il ini sebenarnya ialah satu akhlak. Yang biasa orang sebut Syama'il ini adalah akhlak. Tetapi kalau kita tengok terjemahan lainnya ialah tabiat, bentuk, akhlak dan sifat. Ada 4 benda. Itulah dalam Syama'il. Bentuk, tabiat, akhlak, sifat. Jadi keseluruhan keempat-empat ni yang nak digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, bentuk Rasulullah dan tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya bila kita melibatkan kepribadian Rasulullah ini, banyak hadis-hadis yang palsu. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Tirmizi dan juga telah disemak balik, dinyatakan juga dalam ini ada hadis dhaif. Tetapi dinyatakan hadis dhaif tersebut supaya kita sama-sama dapat memahaminya. Dan juga tuan-tuan dan Allah, sedikit tentang Imam Al-Tirmizi. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ahdada As-Salami, iaitu Bani Sulaim. At-Tirmizi, sebenarnya Tirmizi ini nama kelahiran, tempat kelahiran Tirmiz. Dan juga Al-Bughi, iaitu nama tempat kampung di dalam Tirmiz, dan Ad-Dakhir itu di antara nama penuh beliau. Dilahirkan pada tahun 2009 Hijrah di kota Tirmiz. Dan kemudian di antara tahun 231 hingga 235 beliau membuat satu perjalanan yang panjang untuk menuntut ilmu. Jadi pada ketika dulu para ahli ulama memang dia akan berhijrah ke sesuatu tempat mencari tok guru. Sekarang ni tok guru cari tuan-tuan. Dulu tok guru cari lain. Jadi itulah dia di antaranya. Saya sebut sedikit. Dia ada satu kisah tuan-tuan Allah tentang Imam At-Tirmizi ni yang mengatakan bahawasanya Imam At-Tirmizi ni mempunyai pemikiran akal yang boleh menghafal dengan tepat. Dia kata ketika perjalanan untuk menuntut ilmu, dia jumpa seorang syekh ni. Bila dia jumpa seorang syekh ni, dalam tempoh dia bersama dengan syekh ni, apabila syekh ni bercakap, dia menulis. Dia tulis, sedar tak sedar dia boleh terbitkan 2 jilid tentang hadis yang diceritakan oleh seorang syekh ni. Jadi bila dah buat buku tersebut ada 2 jilid, kemudian dia simpan. Kemudian ada orang bagi tahu dia bahawa syekh tersebut yang dia jumpa dulu akan datang sini dan dia akan berselisih dengan kita. Jadi dia pun cepat-cepat ambil kitab tu. Sebab apa? Dia nak semak balik dengan syekh tersebut sama ada apa yang dicatat dengan dia cakap tu betul tak betul. Jadi dia ada peluang. Dia pun siap-siap dia pergi jumpa syekh tersebut. Bila terjumpa syekh tersebut dan dia berkata, wahai syekh, perdengarkanlah hadis dan tolong semak. Jadi syekh tu berkata, baik, aku akan sebutkan dan kau semak. Jadi si Imam At-Tirmizi tadi mengambil bagnya, rupanya tertinggal jilid tersebut yang dia tulis tu. Jilid tu tertinggal. Dia kata, Allahu Akbar, macam mana nak buat ni tuan-tuan? Jilid ni yang dia buat patut nak semak tetapi dia tertinggal. Lantas seketika syekh tersebut menyebut, dia ambil satu kertas kosong, dia pegang kertas kosong seolah-olah itulah jilid dia. Lama kelamaan syekh tu perasan. Dia kata, kenapa kamu pegang kertas kosong? Kata nak semak. Ni seolah-olah tak serius ni nak belajar ni. Cuma Imam Tirmizi mengatakan, sebenarnya apa yang kamu cakap dulu aku dah hafal dah.
Syekh tu kata, okey, baik, cuba kau sebut satu persatu. Disebutnya tanpa dilihat. Dia kata, baik, tapi adakah kemungkinan kamu dah menghafal semua? Memang aku dah hafal. Lalu diberikan hadis-hadis baru, tetapi hadis yang baru ni lagi sukar. Dia untuk mencabar ataupun mengingat balik betapa hebat tak hebat amalan ataupun hafalan Imam At-Tirmizi. Dengan kertas yang kosong disebutkan ke 40 hadis. Selepas 40, Imam Tirmizi boleh sebut balik ke 40 hadis tersebut tanpa satu tertinggal perkataan pun. Seolah-olah tuan macam tape kaset kita. Rakam sebut balik, itulah mana kehebatan Imam At-Tirmizi. Kalau kita tuan-tuan, malam ni saya sebut setengah jam, 10 minit pun boleh tentu ingat. Kena bantai 1 jam, tak tahulah. Tetapi inilah kehebatan seorang ulama yang bernama Imam At-Tirmizi. Sebut dia boleh ingat balik satu persatu. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah, itu di antaranya lah yang kalau nak dikongsikan. Jadi untuk yang pertama ini, kita terus masuk kepada bab yang pertama. Sebenarnya dia ada banyak bab, terlampau banyak. Jadi kalau kita nak habiskan, saya cuba ringkaskan dengan kita nak dapatkan ke semua bab-bab tersebut. Semuanya ada 56 bab daripadalah fizikal Rasulullah, apa yang Rasulullah pakai, apa yang Rasulullah buat, ketika mana macam mana Rasulullah tidur, semuanya berkaitan dengan Rasulullah. Sungguh hebat tuan-tuan, hebat. Kalau tuan-tuan dapat hayati satu persatu pada satu ketika, kita akan lakukan perkara yang mana itulah sunnah Rasulullah. Yang kita lakukan, kita tak tahu lah rupanya itu sunnah Rasulullah. Kita dah buat dah, tapi kita tak tahu. Selepas itu bila kita tahu, ya Allah, bangganya kita selama ni kita buat, itulah sunnah Rasulullah. Jadi seronoknya, dan kita akan menambah amalan baru yang mana Rasulullah buat. Jadi itulah kehebatannya bila kita dapat hayati keseluruhan isi kandungannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan Allah, untuk mempercepatkan ni, dia kalau ikutkan dia punya matan ada yang panjang-panjang. Jadi saya cuba sebutkan dia punya terjemahan secara pelan-pelan supaya kita dapat menghayati apa yang ingin disampaikan. Baik, yang pertama sebenarnya bab yang pertama dia melalui fizikal Rasulullah. Fizikal Rasulullah daripada segi bentuk mulut Rasulullah, mata Rasulullah, pipi Rasulullah. Ya Allah tuan-tuan, kalaulah Rasulullah ni tak hebat, orang takkan rekod benda-benda ni. Orang takkan ceritakan pun. Kalau macam saya lah dah arwah pun, siapa Ustaz Faizal, tak tahu pun. Tetapi itulah kehebatan Rasulullah. Pada mana itu Allah kurniakan kehebatan dan kita meyakin, kita rekodkan apakah kehebatan tersebut. Jadi insya-Allah sebenarnya kalau ikutkan sebaiknya kita ada kitab lah. Nanti kalau tuan-tuan nak, saya boleh tolong belikan. Dia tak adalah mahal sangat kitab ni. Jadi kita lihat yang pertama, iaitu berkenaan dengan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik, riwayat yang pertama ialah daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bukan orang yang terlalu tinggi, namun tidak pula rendah. Kulitnya tidak putih pucat dan juga tidak sawo matang. Sawo matang ni kita orang fikir macam mana lah benda sawo matang ni kan. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Baginda diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah sebagai Rasul selama 10 tahun. Diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan di janggutnya. Jadi itu sebenarnya, cuma di dalam hadis tersebut dia menyatakan Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun. Sebenarnya dia 13 tahun. Tetapi kenapa diletakkan begini? Dia ada penjelasan kepada syarah yang telah dibuat oleh Profesor Dr. Abdul Razak. Dinyatakan kenapa dia letakkan 10, kenapa tak letakkan 13. Dan di dalam ini juga dinyatakan kenapa dia letak 10 tak letakkan 13. Sebab kita tahu kalau dalam sirah Nabawiyah tu dinyatakan Rasulullah SAW duduk di Madinah ni selama 13 tahun. Jadi kita lihat apakah pengajaran daripada yang pertama ini. Pada hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan Allah, untuk keterangan ini, hadis ini adalah bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abu Abdul Rahman yang bersumberkan daripada Anas bin Malik. Hadis ini adalah hadis sahih. Yang pertama ingin dijelaskan bahawasanya ketinggian Rasulullah ini tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Macam mana kita nak bayangkan tuan-tuan?
Sebab ketinggian kita dengan ketinggian zaman Rasulullah tak sama. Mungkin ketinggian kita pada ketika ini adalah paling rendah di zaman Rasulullah, mungkin. Tetapi ingin dijelaskan, ketika saya mengambil kitab ni, menjelaskan, kita membayangkan ketika mana jemaah ni sedang saf dalam solat. Dalam solat tuan-tuan kau tengok ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah. Yang paling tinggi itu bukan, yang paling rendah itu pun bukan. Jadi di antara tengah-tengah itulah ketinggian Rasulullah. Tinggi mana? Tuan-tuan jangan kira pula ambil tali tip. Oh, 6 kaki 7 inci. Tak ada, jangan begitu. Kita berumpamaan bahawasanya dalam ramai-ramai kita, yang paling tinggi itu bukan dan yang paling rendah itu bukan, dan di tengah-tengahlah ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap lagi solat ada yang tengok tu siapalah yang tengah-tengah tu. Yang paling tinggi dia kata, haji ni paling tinggi rupanya. Jadi ingin digambarkan begitu. Yang kedua, kulit Rasulullah tidaklah pucat dan tidak sawa matang. Bagaimana penjelasannya? Berdasarkan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, Rasulullah tidaklah terlalu putih dan tidak pula terlampau coklat kulitnya. Akan tetapi warna kulit beliau sebagaimana yang diperkuat dengan penjelasan beberapa hadis, bahawasanya kulit beliau bercampur-campur dengan merah. Dia nak kata gelap macam orang Melayu ni, tak juga. Melayunya gelap ni tuan-tuan, dia tak nampak merah pun. Jadi ada apa yang dikatakan segala warna kulit Rasulullah tadi yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak sebenarnya bercampur putih bercampur merah. Itu je. Jangan kita kata benda lain. Kalau kata warna merah, itulah kulit Rasulullah. Dia tak boleh gitu. Apa yang dinyatakan kat sini kita cuba faham dan kita cuba selami. Kemudian dia menyatakan tentang rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak terlampau lurus. Kejap lagi kita tengok, oh ni kerinting bukanlah ni. Lurus sangat pun bukan. Dia tak kerinting, dia tidak lurus. Dia ikal di tengah-tengah. Dan juga dia menyatakan, tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Dan sebenarnya baginda menetap di Mekah sebagai Rasul selama 10 tahun. Mekah ke Madinah? Madinah ke sini. Madinah betul. Madinah selama 10 tahun. Cuma dinyatakan dekat sini, kenapa dia tulis 10 tak tulis 13? Pertama ialah, satu pendapat sebenarnya ketika wahyu pertama turun di Gua Hira tersebut, wahyu pertama turun, antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua surah Al-Mudassir tersebut jaraknya selama 3 tahun tak turun. Jadi tempoh tersebut tidak dikira. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia mengatakan bahawasanya ialah dakwah Rasulullah secara sembunyi dengan secara terbuka. Dakwah Rasulullah bergerak memang ada dua, satu bersembunyi, satu saja bersemuka secara besar-besaran. Dakwah yang sembunyi ini tidak dikira dan dakwah bersembunyi ini dinyatakan selama 3 tahun. Jadi sebab itu dinyatakan kedudukan baginda pada ketika itu hanya 10 tahun, 3 tahun tu dia tolak. 3 tahun tu dia tolak, menjadikan sebab pertamanya ialah wahyu tak turun, yang keduanya tentang Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu di antara dua pendapat yang ada di dalam kitab ini. Dan juga menyatakan baginda wafat 60 tahun. Kita pun tahu tuan-tuan, sirah 63 tahun. Jadi kenapa jadi 60? Disebabkan tolak 3 tadi. Disebabkan tolak 3 tahun tadi, dia menjadikan, dinyatakan dalam hadis ni Rasulullah wafat dalam umur 60 tahun disebabkan perkiraan tadi. Dan juga ketika baginda wafat, uban yang menutupi janggut dan kepalanya adalah sedikit dan tidak lebih daripada 20 helai. Siap kira lagi tuan-tuan. Sampai nak tahu ketika ini hebatnya Rasulullah, sampai itu pun sahabat-sahabat kira. Ketika Rasulullah wafat tak sampai 20 uban. Tuan-tuan, cabut uban ni apa hukum dia? Saya pun bila duk baca terjumpa pula rupanya mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ada orang tanya dia rupanya, Datuk, apa hukumnya cabut uban? Sebelum saya baca tak ada apa-apalah. Tapi ada hukum dia tuan-tuan. Dia mengata sini, perbuatan mencabut uban adalah makruh, tetapi tidaklah sampai haram, kerana ada hadisnya. Hadis ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Baghawi dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, lan tastifu syaiba mamin muslimin
ya shibu syaibatan fi islami illa kanat lahu ran yaumal qiyamah, yang bermaksud janganlah kalian mencabut uban tersebut. Tidak ada seorang muslim yang mana tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya buatnya pada hari kiamat. Selepas ni jangan pakat-pakat cabut dah. Kerana ada keberkatan di situ. Dan dia meletakkan satu lagi hadis Rasulullah menyatakan, lantas tifu syaiban min muslimin yasibu syaibatan fi islami illa kataballahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'ah, yang bermaksud tidak ada seorang muslimin yang mana tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam, melainkan Allah akan menuliskan untuknya dengan uban tersebut satu kebaikan, dan Allah akan memadamkan kesalahannya dengan uban tersebut. Jadi tuan-tuan, uban ni jangan cabut. Jadi itu antara perkongsian sikit, sebab dia masuk bab kat situ kan. Jadi saya pun terbaca, saya kongsi dengan tuan-tuan yang dituliskan oleh mantan mufti wilayah kita, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi kita masuk. Yang pertama tadi tuan-tuan, kita dah tahu ada 4 perkara tentang hadis yang pertama, iaitu berkenaan dengan ketinggian kulit Rasulullah, rambut Rasulullah dan uban Rasulullah. Ada 4 perkara dalam hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis kedua, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah, sama seperti hadis yang pertama. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus kaku. Kulitnya berwarna coklat, iaitu percampuran antara putih dan merah. Putih kemerah-merahan. Sekiranya Rasulullah berjalan, pergerakannya akan condong ke hadapan. Apa kandungan tuan-tuan dan puan-puan? Hadis ini adalah bertaraf sahih, dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah Al-Basri daripada Abdul Wahab As-Sakafi, daripada Humaid bin Abi Humaid, dan bersumberkan daripada Anas bin Malik. Ini adalah hadis sahih. Kedua ini menjelaskan tentang yang pertama, ketinggian Rasulullah. Kita dah tahu dah ketinggian tadi macam mana. Dia tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah, adalah di tengah-tengah. Yang kedua, tubuh badan Rasulullah. Dinyatakan dekat sini tubuh badan Rasulullah bagus. Dan sebenarnya meriwayatkan lagi satu, tubuh Rasulullah badan ni adalah sasa. Maksudnya dia ada bidang dada yang lebar dan juga bahu yang lebar. Itu adalah antara badan Rasulullah. Kejap lagi dia masukkan perut. Jadi tuan-tuan mesti nak tahu pasal perut. Kejap lagi sampai ke perut. Kemudian yang ketiga, tentang rambutnya tidaklah kerinting dan tidaklah lurus. Kemudian kulitnya, kita pun sudah tahu tadi, kulitnya berwarna coklat, iaitu percampuran antara putih dan merah dan juga putih ke merah-merahan. Saya tak tahu tuan-tuan pernah tengok. Saya pernah tengok satu video tu, saya tak pasti. Video tu dia kata itulah keturunan Rasulullah. Dia kata punyalah budak tengah mengaji. Dia kata itu antara ni, dia kata keturunan Rasulullah. Kalau lihat itulah mungkin putih merah ke putih-putihan, putih ke merah-merahan, memang merah pun muka dia pun. Jadi sebab pernah ternampak, mungkin dalam saya cuba bayangkanlah, tapi itu kemungkinan saja. Dan juga hadis yang kedua ini dia mengatakan ketinggian tubuh badan, rambut dan kulit, dan dia masukkan benda yang baru yang tidak ada pada hadis yang pertama, iaitu Rasulullah berjalan. Dikatakan dekat sini, apabila Rasulullah berjalan, badan akan condong ke hadapan, menandakan sifat jalan Rasulullah itu yang cepat dan pijakan Rasulullah kuat. Rasulullah ni akan berjalan cepat dan dicondongkan badan ke depan. Berdasarkan Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengenai penampilan Rasulullah, ia berkata, apabila baginda berjalan, maka beliau bergoyang-goyang seolah melangkah dari tempat yang menurun. Seolah-olah kita turun bukit. Kat depan tadi kan, kalau kita turun, kan kita akan laju sikit. Tetapi Rasulullah jalan yang rata pun dia akan turun, dia berjalan laju seolah-olah macam menuruni bukit. Sebelum ni ada hadis lain, dalam sirah pun ada dinyatakan bahawa kadang-kadang sahabat ni berlari kejar Rasulullah. Nak jalan dengan Rasulullah, berlari nak kejar Rasulullah. Rasulullah ini berjalan dengan laju dan condong badannya ke hadapan sedikit. Dan itu adalah hadis yang kedua berkenaan dengan fizikal Rasulullah. Dia ada tambahan tentang berjalan. Kita masuk yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan Allah.
Yang ketiga, hadis daripada Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW seorang lelaki yang sedang, iaitu tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar dan bahunya bidang. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinga. Apabila baginda memakai pakaian yang warna merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah pakai baju merah, tuan-tuan, tidak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah pada ketika itu. Jadi itu di antaranya yang mengatakan. Jadi untuk hadis yang ketiga, keterangan ini, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar al-Abdi daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syubah daripada Abu Ishaq, yang bersumberkan daripada Al-Bara bin Azib. Jadi apakah kandungan yang pertama? Ada 4. Ketinggian kita dah tahu, bahu, yang mengatakan bahu Rasulullah ini bidang, ada yang mengatakan bahu Rasulullah ni tak menurun, dia tegak sikit. Kalau kita pakai baju kot kan kita ada apa? Sepan kat sini kan. Bila pakai cantik pula pakai. Bila tak ada ni kan jadi tak cantik. Kemungkinan badan yang mengatakan bahu Rasulullah ni bidang dan sasa, mungkin dia tinggi dan lebar. Juga rambut Rasulullah yang lebat terurai sampai ke bahu dan ke daun telinganya. Dan Rasulullah amat tampan apabila memakai pakaian yang berwarna merah. Tidak ada orang yang boleh menandingi Rasulullah ketika mana Rasulullah memakai baju merah. Lepas ni kita pakai baju merah, tuan-tuan. Jubah semua tukar, merah pula jadi ya. Kenapa? Rasulullah pakai merah, kita pakai merah. Ini di antaranya yang dinyatakan oleh hadis dalam ni. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, kita lihat kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib berkata, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limah. Rambut limah ni saya jelaskan. Dengan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya. Kedua-dua bahu baginda bidang. Baginda bukan seorang yang rendah dan juga bukan seorang yang tinggi. Ini di antaranya, hadis ini juga bertaraf sahih, dilaporkan oleh Mahmud bin Gailan daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Abu Ishaq, bersumberkan daripada Al-Bara bin Azib. Ada beberapa perkara di sini. Yang pertama ingin dijelaskan ialah dia nyatakan bahawasanya Rasulullah memang tampan kalau bila bermakai pakaian yang berwarna merah, sama seperti hadis yang sebelum ni. Dan dijelaskan pada ketika ini rambut Rasulullah ni panjang mana, tuan-tuan? Dinyatakan dekat sini rambut Rasulullah limah. Limah ini bermaksud rambut yang panjang melebihi daun telinga tetapi tidak sampai bahu. Mana tergantung. Lebih daripada telinga tetapi tidak sampai menyentuh bahu. Maknanya Rasulullah ni tergantung. Jadi itu di antaranya apa yang dinyatakan kat sini. Sebab ada juga satu hadis mengatakan al-wafrah. Wafrah ni ialah rambut panjang mencapai daun telinga dan juga menggantung di telinganya, biasa dipasang. Maknanya Rasulullah selit dekat sini tapi taklah panjang sangat. Tetapi bila disebut limah di sini, dia hampir-hampir terkena bahu tetapi dia boleh dikatakan cecah sikit lah, tak sampai ke bahu. Itu yang dikatakan panjangnya rambut Rasulullah. Dan juga dia mengatakan bahu Rasulullah adalah bidang dan sasa, dan ketinggian Rasulullah samalah macam tadi, tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Konsisten, tuan-tuan. Mana-mana hadis yang baca ni kebanyakan dinyatakan ketinggian Rasulullah ni. Sebab ketinggian Rasulullah ni mungkin daripada jauh kita dah boleh nampak dah. Kalau mungkin berkerumun, itu Rasulullah dah tahu dah. Maknanya yang paling tinggi itu bukan Rasulullah, mungkin yang di tengah-tengah tersebut. Jadi itu di antaranya hadis yang keempat, mengatakan 4 perkara: tampan, rambut, bahu dan ketinggian. Dan kita masuk hadis yang kelima. Sebab yang pertama ni ada 15. Hadis yang kelima daripada Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah SAW tidak tinggi dan tidak rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal kerana dagingnya, namun lembut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu yang tumbuh di dadanya
hinggalah ke pusat amat lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku melihat orang yang setanding baginda, sama ada sebelum kelahiran baginda ataupun selepas kewafatan baginda. Hadis ini juga bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Ismail sampailah pada Ali bin Abi Thalib. Hadis yang kelima ini, tuan-tuan dan Allah, dia menyatakan tentang ketinggian. Kita dah tahu dah tadi. Kedua, tentang tapak tangan ni. Apa dia nak katakan tapak tangan ni? Tapak tangan Rasulullah ini terasa tebal dan lembut. Dan juga di sini kan dinyatakan dekat sini, sebenarnya dalam kitab Al-Wafa. Kitab Al-Wafa ni karangan daripada Ibnu Jauzi, berkenaan dengan fizik Rasulullah juga. Dalam kitab Al-Wafa menerangkan, Anas bin Malik menuturkan, sama sekali belum pernah menyentuh kulit yang lebih halus daripada sutera kecuali tapak tangan Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, dia menyentuh kulit Rasulullah ini, tapak tangan ni lebih halus daripada sutera, dan itulah sehalus-halusnya. Macam mana kita nak bayangkan, tuan-tuan? Kalau sutera kita boleh bayangkan, insya-Allah bagaimana kelembutan sutera tersebut, kita dapat bayangkan kelembutan tangan Rasulullah, tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia mengatakan lebih lembut daripada sutera. Dan juga dia menyatakan kepala Rasulullah besar sebab ada serban, dan juga tulang sendinya pun besar. Juga bulu dada Rasulullah tumbuh sehinggalah ke pusat dan amat lebat. Dan Rasulullah berjalan, pergerakan dia condong ke hadapan, samalah juga macam tadi. Tetapi dalam kitab Al-Wafa tu dia ada menyatakan juga tentang ketika mana cara Rasulullah berjalan, iaitu daripada Ibnu Jauzi, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berjalan terlihat seperti memakai tongkat, seolah-olah dia condong sikit lah, seolah dia pakai tongkat. Itu ketika saat Rasulullah SAW berjalan. Dan juga dinyatakan ayah kepada Lakid bin Syabirah, iaitu dia pernah berkata, dia berkunjung kepada rumah Rasulullah. Ketika itu Aisyah ada di rumah Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada. Jadi sahabat ini apabila pergi ke rumah Aisyah, Rasulullah tak ada, dia tunggu sekejap sehinggalah Rasulullah pulang. Bila Rasulullah pulang saja, ketika Rasulullah masuk dalam rumah, Rasulullah condongkan badan ke hadapan seolah-olah sedang menurun bukit dia berjalan. Dan juga gayanya ini tak pernah aku lihat pun. Jadi sahabat tadi berkata, bila Rasulullah pulang, Rasulullah masuk dalam rumah, kaedah ataupun cara Rasulullah berjalan ni dia mencondongkan seolah turun bukit. Dan dia kata, aku tak pernah tengok orang berjalan begini. Itulah di antara kehebatan Rasulullah. Dan kelainannya, dia kata dia tidak pernah melihat orang yang setanding baginda, sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang macam ni. Tak ada yang fizikal begini. Tak ada yang kehebatan yang begini selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selepas itu kita masuk kepada hadis yang ke-6. Itu di antara nampak sikit-sikit daripada kita nampak ketinggian Rasulullah, kulit Rasulullah, cara jalan Rasulullah, kita dah nampak dah. Kita masuk kepada hadis yang ke-6. Di dalam kitab ini, hadis yang ke-6 ini sebenarnya sama sebiji dengan hadis yang ke-5. Dan di dalam kitab ni dia skip. Cuma hadis yang ke-5 tadi diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi'. Sama je dengan hadis yang ke-5 tadi. Yang ke-6 ni dia memang dipadamkan. Dia kata memang sama, boleh baca balik. Kita terus pergi ke hadis yang ke-7 daripada 15 hadis, insya-Allah. Yang ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bercerita tentang sifat Rasulullah. Ali cerita. Yang pertama dia mengatakan Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlampau rendah. Baginda bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambut tidak kerinting dan bergulung-gulung, dan juga tidak terlampau lurus, melainkan ikal dan beralun. Badannya tidak gemuk, wajahnya tidak bulat, tetapi membujur. Itu wajah Rasulullah. Lalu dia berkata lagi, kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat, dan bulu matanya lentik. Kita pegang lagi bulu mata ni, tengok lentik ke tak lentik. Dan juga dia mengatakan tulang sendi Rasulullah amat-amat gagah dan kuat. Bahunya bidang, badannya bersih daripada bulu dan rambut, tetapi
baginda memiliki bulu yang lebat yang memanjang daripada dada sampailah ke pusat. Telapak tangan dan kaki baginda terasa tebal. Dan juga disambung lagi, apabila Rasulullah berjalan, pergerakannya kelihatan tegap, iaitu kakinya diangkat dengan kekuatan seolah-olah baginda sedang turun di lereng yang cerun. Apabila baginda berpaling, kedua-dua bahu baginda akan turut berpaling. Maksudnya kalau Rasulullah pandang ke belakang, berpaling, dengan badan-badan Rasulullah juga akan turut berpaling. Iaitu seluruh badan Rasulullah juga turut akan berpaling. Di antara kedua-dua bahunya tetap terdapat khatamun nubuwah, iaitu tanda-tanda kenabian. Iaitu tanda kenabian para nabi. Rasulullah SAW seorang manusia yang hatinya paling pemurah. Rasulullah SAW paling berlapang dada, tidak pernah berkeluh kesah atas sikap penyiksaan oleh kaumnya. Baginda adalah orang yang paling berkata-kata jujur, manusia yang perangai paling lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang melihat buat kali pertama melihat Rasulullah pasti hormat dan segan kepadanya. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda terus mencintainya. Mana kalau kita pertama kali tengok baginda, tengok Rasulullah SAW, pertama rasa hormat kita akan terus hormat kepada baginda, dan juga kita akan segan kepada baginda, dan seterusnya. Siapa yang berkenalan terus mencintai Rasulullah SAW. Tuan-tuan betul lah, ini juga dinyatakan sebagai tapi ini hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, dhaif dari segi taraf hadis. Cuma ingin dinyatakan dekat sini tuan-tuan, orang yang menceritakan sifat Rasulullah tentu berkata bahawasanya belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengan baginda, sama ada sebelum kelahiran ataupun selepas kewafatan baginda. Siapa yang kenal Rasulullah, dia akan cerita kepada orang lain, tak ada orang yang boleh setanding dengan Rasulullah. Sesiapa yang mengenali Rasulullah, buatlah macam mana pun, tak ada orang boleh tanding macam mana bentuk fizikal dan kehebatan Rasulullah SAW. Dan jadi hadis yang ketujuh tadi panjang, saya nyatakan satu persatu. Pertama, hadis ketujuh tadi dia menyatakan 20 ciri Rasulullah. Dalam panjang-panjang saya baca tadi tu, 20. Pertama, dia mengatakan tentang ketinggian. Kita dah faham dah tentang ketinggian. Kedua, dia menyatakan tubuh badan yang mana tubuh badan Rasulullah ini tidak gemuk dan sasa. Ketiga, rambut Rasulullah pun kita dah sebut tadi, tak kerinting dan tidak juga lurus. Yang keempat, wajah Rasulullah tidak bulat tetapi membujur. Kulit Rasulullah yang kelima, putih kemerah-merahan. Ini menyatakan kekuatan bahawasanya riwayat-riwayat yang sebelum tadi inilah memang sama semua. Yang keenam, tentang mata Rasulullah, mata hitam pekat dan berbulu lentik. Dan yang ketujuh, tulang sendi Rasulullah nampak kelihatan gagah dan perkasa. Dan yang ke-8, bahu Rasulullah bidang, maknanya asa. Dan yang ke-9, badan Rasulullah amat bersih, tidak mempunyai bulu ataupun rambut. Selain daripada yang dikatakan bulu lebat daripada dada sampai ke pusat, selain daripada itu bersih. Dan yang nombor 10 ialah bulu dada Rasulullah. Baginda memiliki bulu yang lebat memanjang dari dada sampai ke pusat. Yang ke-11, tapak tangan dan kaki Rasulullah terasa tebal seperti mana yang telah diberitahu tadi. Cara jalan Rasulullah, cara menoleh, tanda kenabian. Tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya terdapat kata nubuwah, iaitu tanda kenabian. Tanda kenabian ni tuan-tuan dan Allah, dia pada bab yang kedua. Dia nyatakan khusus macam mana bentuk sebenarnya tanda kenabian. Cuma dia yang pertama ni dia bagi satu statement je. Tetapi kalau kita masuk bab yang kedua, itu jelas dinyatakan macam mana. Kalau sebelum ni kalau kita dengar ceramah pun, kalau katalah Maulidur Rasul pun kata, orang akan sebut tanda kenabian je. Tetapi dalam ni dia bagi lengkap. Jadi kita boleh hayati macam manakah tanda kenabian tersebut. Dah masuk azan hadis yang ketujuh ni, nanti akan datang kita masuk hadis ke-8. Jadi hadis yang ketujuh tadi ada 20 ciri-ciri Rasulullah. Yang tadi ke-14 ialah tanda kenabian. Yang tanda kenabian ni kita bincang pada bab yang kedua, dia amat lengkap. Kemudian yang kelima ialah sifat pemurah Rasulullah. Rasulullah seorang manusia yang paling hatinya pemurah dan memang beliau berlapang dada. Dan yang keenam,
sifat jujur Rasulullah. Sebagaimana tuan-tuan, disebabkan kejujuran Rasulullah ni, Rasulullah tak pernah menipu. Di dalam sirah Nabawiyah, satu ketika Rasulullah ni berdakwah secara permulaan Rasulullah berdakwah dengan ahli keluarga. Kemudian dia berdakwah pada ketika ni, dia manggil semua orang Bani Hashim ni duduk di sebuah bukit. Ketika itu bila Rasulullah datang, Rasulullah bagi tahu. Dia kata, wahai Bani Hashim, sekiranya aku bagi tahu di seberang bukit sana tu ada tentera berkuda yang nak serang kita, apa pendapat kamu? Semua yang datang ni kata, dia tak panggil Rasulullah lagi lah pada itu. Dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau kata lebih teruk daripada itu pun kami percaya, disebabkan kamu tak pernah menipu. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah kata, kalau ada orang nak serang macam mana? Kami percaya, sebabkan kamu tak pernah menipu. Itu salah satunya. Dan yang kedua dia mengatakan pada ketika ini, tuan-tuan mati Allah, sifat jujur Rasulullah ini boleh nampak daripada luar. Seperti mana Abdullah bin Salam berkata, apabila Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, iaitu berhijrah ke Madinah, orang ramai keluar untuk memberi salam dan ingin tahu siapakah hamba Allah ini. Tetapi dalam rombongan tersebut, semua orang tahu ini Rasulullah, sebab daripada jauh lagi dah tahu tentang kejujuran baginda. Belum lagi kenal lagi, tetapi apa dinyatakan, orang dah tahu itulah Rasulullah. Punyalah hebat. Dan yang ke-17 ialah sifat mesra Rasulullah. Dan yang ke-18 ialah penghormatan. Maknanya apa tuan-tuan? Apabila, kalau katalah di dalam ini, di dalam surau ni, dikatakan kalau Rasulullah masuk pun, penghormatan itu dia akan peroleh. Kita akan hormat Rasulullah pada ketika itu. Itulah penghormatan yang diberikan. Itu yang ke-18. Dan yang ke-19 ialah tentang kecintaan. Dan yang ke-20 ialah Rasulullah tiada tandingan. Orang yang menceritakan sifat Rasulullah tentu akan berkata, belum aku pernah melihat seseorang yang setanding dengan Rasulullah SAW. Kalau kita pun dah tahu tentang Rasulullah, kita dah baca buku ni, kita dah faham, kita dah hayati, kita akan cakap tak ada orang yang boleh tanding yang mana setelah mana yang kita faham tentang Rasulullah SAW. Dan yang terakhir tuan-tuan, ada satu hadis yang paling bila baca satu hadis ni tuan-tuan, Rasulullah pada duduk dengan para sahabat, Rasulullah pernah berkata bahawasanya manusia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalan yang dia buat. Pada ketika ni sahabat Rasulullah ada ni, Rasulullah nasihatkan kepada para sahabat, tidak ada manusia yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah berdasarkan amalannya. Lalu sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, adakah engkau termasuk dengan apa yang kau cakap? Rasulullah kata, ya, termasuklah aku. Aku akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalanku, tetapi berdasarkan rahmat Allah. Tuan-tuan, kalau kita pula nak beramal, kita mengharapkan amalan kita amalan yang terbaik, dan kita harapkan amalan kita boleh masuk dalam syurga Allah, walhal Rasulullah sendiri bagi tahu beliau masuk dalam syurga Allah berdasarkan rahmat Allah, bukan berdasarkan amalan. Kadang-kadang kita yakin, kita dia terlupa, kita beramal banyak, tapi merasakan amalan itu cukup besar. Syekh As-Sarkawi Al-Kalwati juga mengatakan bahawasanya, barang siapa yang menyandarkan kepada amalannya untuk masuk ke dalam syurga Allah, dia adalah orang yang jahil. Yang kedua, barang siapa yang bersandarkan amalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui sifat-sifat ketuhanan Allah, dia juga adalah orang yang jahil. Yang sebenarnya, apabila kita beramal, dapatkanlah keredaan Allah, itu adalah yang terbaik. Dan dinyatakan juga bahawasanya, kita kadang-kadang kita bertawakal. Rupa-rupanya tuan-tuan, tawakal ni ada 3 peringkat. Tawakal ada 3. Bukannya kita tawakal kita dah. Sebenarnya tawakal ni ada 3. Perumpamaannya tawakal yang paling bawah, yang paling teruk lah maksudnya. Tawakal perumpamaannya kita berharap dengan kawan. Kita bertawakal dengan kawan ni, kalau jadi, tak jadi tak apa. Itu tawakal yang paling teruk lah tu. Maknanya kita dengan Allah, kita berharap kepada Allah, tetapi 50-50. Jadi, tak jadi tak apa. Itu tawakal paling. Tawakal yang kedua, yang atas sikit, perumpamaannya ialah seorang anak, seorang bayi bersama ibu dia. Ibu tak bagi makan ni, mati kita ni. Ibu buat naya kat kita, teruk ni, tak boleh nak hidup. Itu tawakal yang kedua. Mana tawakal yang tengah-tengah? Tawakal yang paling tinggi tuan-tuan dan Allah untuk perkongsian malam ni ialah tawakal seorang pesakit kepada doktor.
Ini doktor tak rawat mati, antara hidup dengan mati je ni. Kalau masa tu lah tuan-tuan, kalau kita jadi pesakit, kita harapkan dekat doktor, macam mana pengharapan kita, itulah pengharapan yang paling tinggi. Sepatutnya itulah yang kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana pengharapan kita kepada doktor, itu adalah perumpamaan. Bagaimana kita nak memahami bahawa kita tawakal sebenarnya 100% kepada Allah. Kita mengharapkan kesemuanya. Jangan kita ambil indah tak indah, jadi tak apa, tak jadi no problem. Tak boleh lah macam tu. Itu tawakal yang paling bawah. Jadi tuan-tuan, itu perkongsian pada malam ni. Kita berhenti pada hadis yang ke-8. InsyaAllah pada minggu seterusnya kita bincang pada 8 sampai 15. Dan kita dapatlah habis untuk keseluruhan perkongsian tentang rupa bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.